bab yang menyatakan musafir pada hari Jumaat. Yang ni ramai orang duk tanya. Ramai orang duk tanya. Ustaz, betul-betulnya dia kata boleh tak boleh kita musafir hari Jumaat? Itu satu soalan. Soalan kedua, dia kata Ustaz, kalau kita musafir hari Jumaat boleh tak boleh buat sembahyang jamak qasar? Itu satu soalan. Soalan ketiga, Ustaz, ni kalau kita musafir hari Jumaat ni, kita tak sembahyang Jumaat tak apa ke kita buat zuhur? Itu satu soalan. Ini cerita berkaitan dengan musafir pada hari Jumaat. Baik, dia nak beritahu kat kita di sini. Ketahuilah saudaraku, adakah harus pada hari Jumaat itu musafir? Boleh tak boleh? Mula sekali, boleh tak boleh kita musafir hari Jumaat? Maka pada masalah ini ada khilaf di antara ulama seperti yang lagi akan datang kenyataannya. Ulama berbeza pendapat. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Ada kata boleh dengan syarat keluar masa sekian-sekian. Macam-macam. Begitu. Maka pada hadis telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Rawahah fi sariyah. Maksudnya diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya telah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah untuk menjadi kepala pemimpin perang dalam satu tentera kecil. Nabi sudah lantik Abdullah bin Rawahah untuk pimpin satu pasukan tentera untuk nak pergi perang. Begitu. Tiba-tiba hari yang diutus Nabi itu sudah berbetulan dengan hari Jumaat. Hari Nabi suruh mereka bergerak pergi perang tu, hari tu hari Jumaat. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, fawafaqa zalika yaumal Jumaah. Maka berbetulan dan bertentangan utusan dan keluar perang itu pada hari Jumaat. Kebetulan. Nabi bukan sengaja pilih hari Jumaat. Nabi suruh keluar, kata tengok hari yang Nabi suruh tu jatuh hari Jumaat. Begitu. Apakala sudah didengar oleh segala tentera yang diutus oleh Nabi SAW akan suruh Nabi SAW itu, maka mereka pun bersedialah. Sahabat pun tak banyak cakap. Nabi suruh pi, mereka pun siap sedia nak pi. Begitu. Kata dia, faghada ashabuh. Maka keluarlah pagi-pagi lagi segala sahabat Abdullah bin Rawahah yang dikepalainya dan berjalan ke tempat yang diutus oleh Nabi SAW. Sampailah beberapa jauh sudah keluar dari Madinah itu. Kemudian berhenti menanti pemimpinnya iaitu Abdullah bin Rawahah. Rupanya Abdullah bin Rawahah tidak dia keluar pada pagi Jumaat itu kerana niat dia nak sembahyang Jumaat serta Nabi SAW di Madinah. Ini ceritanya. Nabi pilih satu pasukan tentera untuk pergi perang. Nabi lantik Abdullah bin Rawahah jadi ketua pasukan tentera ni. Kebetulan hari hak Nabi suruh mereka pergi perang ni hari Jumaat. Sahabat-sahabat hak lain ni dah Nabi kata macam tu semua taat lah. Pagi-pagi buta lepas sembahyang subuh pakat keluar habis. Semua bergerak pergi ke tempat yang Nabi suruh pergi. Dah sampai dah di satu tempat, duk tunggu ni apa ni Abdullah bin Rawahah ketua kita ni tak nampak main ni. Dia ketua dia tak main. Pakat duk cangak-cangak duk cari dia macam tu. Faqala atakhallafu fa usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma alhaquhum. Maksud dia, maka kata Abdullah bin Rawahah, aku tinggal dahulu di belakang. Dia kata hampa pergi dulu Aku tak pergi lagi, hampa pergi dulu, dia kata. Dan biarlah tentera aku itu keluar berjalan dahulu supaya boleh aku sembahyang Jumaat sama dengan Nabi SAW. Dia ni dia tak mau nak lepas satu pun peluang untuk sembahyang dengan Nabi ni. Ni nak sembahyang bersama dengan Nabi. Nabi jadi imam ni. Nak ambil berkat Nabi tu. Nak sembahyang imam, Nabi jadi imam. Nak yang tu. Jadi oleh kerana tu dia tak mau keluar lagi. Dia suruh tentera lain, hampa pergi dulu, aku nak sembahyang Jumaat dengan Nabi dulu. Lepas ni aku nanti hambat hampa pergi. Kemudian barulah aku dapatkan mereka itu. Dia kata aku saja tak pergi lagi pasal nak sembahyang dengan Nabi. Habis sembahyang Jumaat aku nanti shoot pergi. Masa tu speed trap tak ada. Boleh dah lari pergi tu. Kalau duk buat pakat dengan kawan-kawan nak pergi poh kata hampa pergi dulu. Saya ni aku hambat kena. Ya lagu tu. Abdullah bin Rawahah dia kata hampa pergi dulu. Saat lagi aku hambat. Yang ni aku hambat turut daripada belakang. Saat lagi aku nanti hambat. Maka ia pun langsung meluluskan niatnya dan sembahyang Jumaat dia serta Nabi SAW di Madinah. Sungguhlah. Mereka ni semua turun pergi, dia tak pergi.
Semayang Jumaat apa semua sah lerah, selesai ada semayang dengan Nabi. Falamma shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ahu. Maka tak kala sudah semayang dia serta Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi akan dia tidak pergi perang. Habis-habis semayang Jumaat, Nabi tengok-tengok, Syekh ni aku lantik hang jadi ketua, yang hang duk ada ni lagu mana cerita ni? Macam tu. Maka ditanya Nabi akan sebabnya tidak pergi bersama dengan orang-orang lain. Nabi kata, pasal apa kamu tak pergi? Bukankah hari ini tentera dah turun pergi berperang? Bukankah kamu dilantik untuk menjadi ketua mereka ni? Ni macam mana boleh ada sini lagi? Nabi tanya dia macam tu. Padahal orang-orang lain daripada dia semuanya sudah pergi. Orang lain semua dah tak ada dah. Yang hang duk ada lagi pasal apa? Kata dia, faqala ma mana'aka an taghduwa ma'a ashabik. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah bin Rawaha, apa mani'nya? Mani' ni halangan lah. Apa mani'nya dan halangnya ada? Dan apa halangan engkau tidak pergi berpagi-pagi berperang serta dengan sahabat-sahabat engkau? Nabi kata, apa yang menyebabkan kamu tak pergi ni? Begitu. Padahal sekalian sahabat kamu sudah tidak ada lagi. Orang lain pergi habis dah. Kerana mereka itu telah menjunjung perintah aku pergi pagi-pagi lagi. Nabi kata orang lain pagi-pagi lagi semua dah pergi dah, yang hang tak pergi pasal apa? Maka apabila didengar oleh Abdullah akan pertanyaan Nabi yang demikian, lalu dijawabnya. Kata dia, faqala aradtu an usalliya ma'ak summa alhaqahum. Maka jawab Abdullah bin Rawahah, kehendak hamba mau semayang Jumaat sama dengan tuan hamba hari ini. Saya bukan tak mau pergi, tapi saya nak semayang Jumaat dengan tuan dulu. Lepas ni saya akan pergi. Kemudian hamba akan dapatkan mereka itu dengan hamba hambat turut daripada belakang. Saat lagi dia kata aku nanti pecut pergi kat mereka. Pada fikiran hamba, dengan tiada apa lekas jua hamba dapati mereka itu. Dia kata ini tak ada masalah lah, saya dah bisa awak lepas. Dia kata saya boleh sampai cepat. Dia kata tak ada masalah, yang ni tak ada masalah, saya memang biasa awak kuda lepas. Saya akan sampai saat lagi. Dia kata. Dan jikalau mereka itu sudah jauh keluar daripada negeri Madinah ini sekalipun, mereka pergi sampai jauh mana pun saya hambat tak dia. Oh, dia kereta 3 liter punya. Kan? Orang lain 1.3, 1.5, 1.6 kan? Dia punya 3 liter. Kan? Dia ni apa? Prado ke Harrier ke apa ni orang duk pakai lah ni. Kan dia hambat saya. Dia kata biar ambil lah. Dia pergi lagu orang kereta sisi tinggi ni kan. Pakat nak pergi mana-mana dia tak apa hampa pergi dulu lah. Yes. Kan? Hampa pergi dulu. Tak lagi aku hambat lah. Dia bagi orang pergi 2 jam dulu. Dia kenjui pergi. Kan? Orang 2 jam baru sampai Ipoh. Dia 20 minit sampai dah. 20 minit sampai dah. Tak sampai Ipoh, sampai hospital Seberang Jaya. Sampai. Kan? Dia sisi tinggi punya. Abdullah bin Rawahah dia kata kat Nabi lagu tu, tak apa. Dia kata saya biasa dah lagu ni. Bagi dia pergi dulu. Dia pergi jauh mana pun saya hambat tak payah. Dia kata. Oh, dia habang kat Nabi macam tu. Apabila didengar oleh Nabi SAW akan jawabnya yang demikian itu, maka diketahuilah oleh Nabi akan dia kasih kepadanya dan suka akan ibadah yang lebih. Oh, Nabi fahamlah. Dia buat macam tu kerana apa? Kerana dia sayang kat Nabi. Dia nak kalau boleh tiap-tiap kali semayang nak semayang dengan Nabi. Dia sayang sungguh dekat Nabi. Nabi tahu niat dia baiklah. Dia tak turun awal sama dengan orang lain ni kerana niat dia baik. Niat dia nak semayang dengan Nabi. Nabi faham. Tetapi dengan kerana tidak tahu Abdullah akan kelebihan pahala bersegera menjunjung sabda Nabi dan kelebihan berpagi-pagi pergi memimpin orang berperang, maka diajar oleh Nabi akan dia. Tapi Nabi nak abang kat dia, walaupun kamu tunggu semayang sama dengan aku, semayang jemaat sama dengan aku ni bagus, tapi sebenarnya kalau kamu pi awal nak pi perang tu, pi awal itu lagi bagus daripada kamu tunggu. Maka Nabi pun abang kat dia. Qala, kata Nabi, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma adrakta fadla ghadwatihim. Nabi SAW bersabda, jikalau engkau ya Abdullah nafkahkan barang yang dalam muka bumi ini sekaliannya. Nabi kata kat dia, kalaulah segala kekayaan hak ada dalam dunia ni hak hang punya, hang sedekah semua benda tu kerana nak cari pahala. Sekiranya ia jadi harta kau, semua hak ada atas dunia ni hak hang,
akan mencapai pahala pergi pagi-pagi berperang sama mereka itu. Nescaya tiadalah kamu dapat kelebihan berpagi-pagi mereka itu. Nabi kata, kalau semua harta hak ada dalam dunia ni hak hang punya, hang sedekah semua benda tu kerana nak cari pahala. Pahala tu taklah sebesar pahala orang yang turun pagi-pagi kerana nak pergi perang sabilillah. Pahala mereka tu lagi besar. Nabi kata kat dia macam tu. Baik, apabila dia dengar macam tu, qala, Nabi SAW kata kat dia, kalau hang turun awal dengan mereka tadi, hang akan dapat pahala lagi besar. Nescaya tiadalah kamu dapat kelebihan berpagi-pagi mereka itu. Maksudnya, ruginya engkau pada pihak ini. Sungguh pun engkau dapati pahala daripada pihak lain. Walaupun hang dapat pahala semayang jemaat dengan aku, tapi hang dah rugi pahala sebab tak turun awal sama dengan mereka tu tadi. Nabi kata macam tu. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib. Masalah dia kata musafir pada hari jemaat, apa hukum dia? Okeylah, apa hukum kita nak pergi musafir hari jemaat? Kata At-Tirmizi, dan sesungguhnya telah bersalah-salahan ahlul ilmi pada musafir hari jemaat itu. Maka tidak memikirkan setengah mereka itu akan salah. Kebanyakan ulama kata nak musafir hari jemaat tak salah. Tak salah. Kita nak pergi Kuala Lumpur hari jemaat tak salah. Keluar musafir pada hari jemaat selama tiada sampai waktu semayang. Yang pentingnya bila mai waktu semayang, semayang. Nak musafir hari apa pun tak apa. Nabi kata yang pentingnya waktu semayang, semayang. Begitu. Dan kata setengah mereka itu, apabila terbit siang hari, maka tiada boleh keluar musafir lagi sehingga sembahyang jemaat lebih dulu. Ini satu pendapat di kalangan ulama. Dia kata, kalau nak musafir sebelum subuh kena keluar. Kalau dah terbit siang dah lepas subuh dah baru nak keluar, tak boleh. Kata setengah ulama lagu tu. Kalau nak musafir hari jemaat kena keluar sebelum subuh. Kalau lepas sembahyang subuh baru nak bertolak pergi Kuala Lumpur, tak boleh. Itu kata setengah ulama. Begitu. Kata Ibnul Arabi, bermula musafir kemudian daripada gelincir matahari pada hari jemaat itu tiada harus ia di sisi sekalian ulama. Satu orang ulama nama Ibnul Arabi. Dia pula kata kalau sekiranya dah gelincir matahari, maksudnya dah masuk waktu zuhur dah masuk waktu jemaat dah, baru nak pergi Kuala Lumpur. Yang ni tak boleh, dia kata. Dah masuk dah waktu sembahyang jemaat, masa tu baru dia nak masuk start kereta, dia nak pergi Kuala Lumpur. Tak boleh, dia kata. Begitu. Dan dahulu daripada gelincir itu ada khilaf ulama padanya. Tapi kalau keluar sebelum masuk waktu Jumaat, pukul 10 ke pukul 11 ke pukul 12 ke, tak apa lagi, tak masuk lagi hari Jumaat. Kalau nak keluar, berbeza pendapat ulama. Kata qil maksudnya ada sebahagian ulama kata, siapa tak tahu siapa. Kata qil tiada harus, ada setengah kata tak boleh juga. Dia kata, walaupun belum masuk waktu Jumaat, tak boleh juga. Pasal apa? Pasal dah lepas subuh. Ni yang nak mula tadi. Dan kata qil harus, ada satu pendapat lagi kata boleh, dengan syarat apa? Saat lagi bila masuk waktu Jumaat singgah semayang masjid mana-mana. Begitu. Dan kata qil, satu pendapat lagi, jika kerana perang maka harus. Kalau keluar itu kerana nak pergi berperang sabilillah, okey. Kalau tujuan nak pergi Kuala Lumpur sebab nak pergi kompleks Bukit Jalil, tak boleh. Dia kata tengok sebab apa nak pergi. Dan jika kerana lain maka tidak boleh, melainkan Imam Abu Hanifah kata dia harus musafir pada hari Jumaat kemudian daripada gelincir matahari semata-mata. Imam Abu Hanifah dia kata tak apa, walaupun dah masuk dah waktu Jumaat kita nak musafir boleh lagi, dia kata, dengan syarat saat lagi singgah sembahyang Jumaat di mana-mana. Kita duduk Kim Tajam, orang dah bang dah masuk waktu Jumaat, kita keluar dengan kereta, keluar nak pergi Kuala Lumpur, keluar pergi sampai di mana kata, di Bandar Baru kata, kita ambil susur keluar pergi cari masjid Bandar Baru, sembahyang jemaat di situ boleh, dia kata tak ada masalah. Yang penting orang yang musafir pada hari jemaat selepas subuh, Jumaat dia tetap wajib dikerjakan, singgahlah mana-mana masjid sembahyang jemaat. Dia tak dijumlahkan dalam jumlah 40 sembahyang jemaat di masjid tu, tetapi kewajipan jemaat dia terlepas.